Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel panas. Wow, menangislah MB Lato-Lato kali ini. Kedudukan Sanusi dalam bahaya, sahabat-sahabat semua. Karena apa yang kita dengar melalui pencerahan daripada pendedahan daripada Brother Iswadi, PAS bakal menggantikan Sanusi. Adakah perkara itu satu yang amat mengejutkan? Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah Brother Iswardi berus otak MP Macang yang sudah bengong agaknya, sehingga membuat kenyataan yang berbau fitnah, membuat tuduhan kepada Perdana Menteri kita yang terkini, sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawakan anda untuk mendengar pendedahan daripada Brother Iswardi ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dan juga channel Iswardi Murni dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Tadi dekat Langkawi ni. Dia cerita Langkawi kita geng Langkawi ni cerita. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, jadi satu cerita ada dua cerita kat Langkawi. Kan tuan-tuan ingat tak? Ni saya saja cerita sebelum saya masuk point saya. Ada dua projek tau, yang dia banyak projek yang diumumkan di Langkawi oleh Sanusi ni, tapi ada dua yang signifikan tau. Satu, suara okey? Saya berdekat sikit lah. Satu tentang kalau tuan-tuan ingat Langkah Suka yang dia nak buat atas 2,000 tanah 2,000 ekar di Langkawi. Projek itu kalau tak silap saya di announce tahun 2021 22 macam tu, dan dia ada dua fasa. Fasa pertama sepatutnya siap Ogos 2023, kemudian fasa kedua 2025. Kalau mengikut kalau tak silap saya lah, kalau mengikut sebagaimana jawapan Sanusi di dalam Dewan Undangan Negeri bila ditanya tentang persoalan Langkah Suka tu, dia bayar 2025 siap. So, apa yang berlaku? Tadi saya dan kawan saya, ini tahun 2024 ni 21 Januari 2024. So, apa yang saya buat? Kawan saya pergi melawat tapak. Cuma saya tak sempat nak buat live dekat tapak tadi tu sebab bateri saya dah habis. Kan? Bateri nak habis, jadi tak boleh nak buat live lah. Jadi bila tak boleh buat live, jadi saya pun macam okey lah. Saya dengar. Alamak, suara jauh Kejap Suara jauh Okey, sekarang macam mana? Suara marah Daim tu satu hal. Usher in the new year with 12 PM Super Ringgit Hot Deals. Check out what Suara slow. Macam ni saya dekatkan lah. Suara. Nampak letih. Wildat Langkah Suka ke? Wildat Langkah Suka lah. Suara terang dan jelas. Okey, suara dah okey. So, balik pada cerita tadi. So, bila saya pergi melawat tu, dia dekat tepi pantai tepi pantai tu. Lepas bila tepi pantai tu, kita tengok sepanjang-panjang tu, kalau tuan-tuan perasan, dia ada letak macam barrier lah kan. Dan dia memang barrier tu di sepanjang antara barrier, bukanlah barrier macam kira penghadang lah supaya untuk projek kan. Macam zinc lah dia letak situ. Bila saya tengok panjang saya rasa lebih 1-2 kilometer kot macam tu. Panjang dia. Dan apa yang kita dapati, tak ada apa yang berlaku. Sepatutnya ni cerita fasa pertama siap Ogos 2023. Tak ada apa berlaku. Kemudian kita pergi ke tapak projek kedua, iaitu katanya pembinaan litar litar kereta untuk kereta mewah lah, untuk nak test kereta, bukan litar lumba. Siapa dia kata dekat Langkawi ni ada banyak kereta mewah, jadi tak ada tempat nak test, jadi dia nak buat test. Dia nak buat untuk test tempat tersebut. Jadi bila kita tengok, bila saya pergi sendiri, sepatutnya dikatakan siap 2023 juga. Siap patut 2023. Setakat kita pergi tak ada apa, nothing happen. Lepas itu saya pergi check syarikat yang dikatakan di award project tu. Saya tengok dalam online lah dia punya company dia kan.
kita dapati bahawa syarikat itu dia ada 2 director, setakat saya check lah, mungkin dah berubah, dan 1 shareholder. Kemudian yelah, ada satu tangkapan tentang dikatakan bekas director syarikat itu, tapi dia kata orang lain. Tak apa, that's not the point. Dan berkenaan dengan airport di Kulim pun kita check kontraktor tersebut, syarikat yang sepatutnya raise 2 bilion. Syarikat itu revenue dia pun 200,000, pendapatan dia 200,000, paid up capital baru 2 juta. Lepas itu dia punya non asset dia, asset dia sendiri, non dipanggil apa? Asset bukan semasa. Saya rasa dalam 30,000 setakat 2021 lah. And ini company yang expected untuk raise apa orang kata billion of dollars. Kemudian ada orang kampung, orang tempatan lah cerita kat saya juga berkenaan dengan rumah mampu milik. Dia announce oleh Sanusi tempoh hari. Dia di bawah Prima kot, lebih kurang macam tu di bawah Prima ke rumah mampu milik lah. Dia kata ada berapa ratus rumah mampu milik, tapi bila bukan kata ya, rumah tu tak ada development lagi. Soalan kita nak tanya pada Sanusi kalau dia nak jawab lah, kalau dia dengar video ni. Adakah rumah tersebut sewaktu dia announce sudah mendapat kelulusan daripada KPKT? Kerana bila kita kata rumah mampu bilik ni dia subsidize. So bila dia subsidize, so subsidi itu dia akan pergi kepada apa orang kata, dia akan pergi kepada pemaju perumahan untuk dia nak buat rumah pada harga yang lebih kurang daripada harga pasaran. Now isu dia, adakah rumah itu telah disubsidize ataupun sekadar scam? Scam arti kata macam ni tuan-tuan. Dia buat rumah tu dia ada kontraktor tu dia ada rumah yang tak bukan rumah mampu bilik lah, rumah yang normal lah. Kemudian dikatakan kontraktor itu buatlah rumah mampu bilik. So orang boleh pilih rumah mampu bilik dan juga rumah yang biasa. So ujungnya kita apply rumah mampu milik, tunggu mungkin tak ada sebab tak diluluskan lagi subsidi tersebut. So itu satu persoalan demi persoalan yang kita tanya berkenaan dengan apa yang Sanusi buat dekat negeri Kedah ini. Jadi ada makluman daklaman juga tersebar beberapa minggu, dah seminggu 2 ni, tersebar mengatakan bahawa disebabkan oleh inkompetensi, ketidakmampuan Sanusi menjadi menteri besar, maka PAS dalam kira-kira usaha untuk menukar beliau. Maklumat yang kita dapat ialah dia sekarang ni, dia sepatutnya dia lebih kurang umur saya je, 40 something, 48, 49 macam tu. Dia ada orang lain yang lebih layak sebenarnya, iaitu Adun daripada Kedah juga, yang lebih layak, maksudnya daripada segi ranking seniority tu, sepatutnya dia yang jadi menteri besar. Tetapi macam mana Sanusi buat, akhirnya dia jadi menteri besar. So grup ini dah tak puas hati. So disebabkan oleh kes Sanusi, mulut keceluparan mulut dia, berkaraoke dengan perempuan tengah-tengah malam, merosakkan image PAS itu sendiri. Lepas tu announce projek yang akhirnya makan diri sendiri. Dan melihat ketidakkemampuan Sanusi ini, maka ada usaha dan juga kata-kata ataupun usaha lah untuk nak menjatuhkan Sanusi dan menggantikannya dengan pimpinan yang lain ataupun dengan wakil rakyat yang lain. Dan alasan antara yang saya sebut tadi dan juga kes rasuah KFA, berkenaan dengan REE, berkenaan dengan projek-projek yang announce tapi entah tak jadi. Boleh Sanusi, tonton dengar tak ada satu video dia kata apa? Bila ditanya tentang satu projek tak jadi, dia kata apa? Projek Lita Lumba tu, dia kata apa? Saya tukang baca je. Bila orang tanya, kenapa projek Lita Lumba tak jadi? Tak siap-siap. Dia kata, mana saya tahu? Kan? Orang bagi, saya tukang baca. Tak, tuan-tuan, ini ke level menteri besar jadi kebanggaan walaupun ni? Kan? Oh, dia paling cool apa semua kan? Dia cool tu dia sampai satu peringkat boleh lah. Tapi bila sampai satu peringkat yang lain, rakyat nak tengok performance kita. Negeri Kedah sampailah sekarang ini, daripada tahun 2020 sampai sekarang ini, reserve air dia masih lagi negatif. Reserve air tu air negeri Kedah masih lagi negatif. Dan gangguan kepada bekalan air, terutama chalet-chalet, saya duduk rumah homestay ni lah kan, kepada chalet-chalet atau rumah homestay yang kecil,
adalah sangat kritikal. Di hotel ni tak ada masalah. Hotel-hotel mewah ni dia ada tangki untuk nak simpan. Tapi untuk rumah-rumah kecil, homestay kecil atau pendapatan kecil sebagainya, hotel-hotel murah, mereka menghadapi masalah ini. But then again, orang Kedah yang pilih kan, kita nak kata macam mana? Okay, habis cerita kat situ. So malam ni saya akan bercerita insya-Allah tentang Anwar kata bukan senang tangkap tone. Benarkah dakwah tersebut? Tan Sri Sepangko diserbu SPRM. Apakah ada kaitan SPRM ada kaitan dengan PN dan Muhyiddin? Isu Grab layout dan komentar mengenai ekonomi gig. PN kecam Mahathir. Isu kembangan isu perluan penstrukturan semula sistem beras untuk mengelakkan berlaku penyelewengan atau sindiket kartel dalam industri padi dan beras negara. Menteri Pertanian Mat Sabu berkata kementeriannya memandang serius dakwaan isu kartel dan berlaku permainan pihak tertentu dalam sektor berkenaan. Kita memandang serius isu beras dan buat apa saja perkara yang boleh, termasuk soal struktur sistem beras. Apakah perlu dikaji semula? Kerajaan akan menilai semula dari sudut struktur organisasi beras di Malaysia. Muhammad berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja ke kolam ternakan air di ARC Berkat Agro Sdn Bhd Agrofood. Sebelum ini Persatuan Beras Bumi Putera Malaysia Barim mendakwa wujud permainan tertentu di dalam padi beras nasional Bernas selain mendakwa isu kartel berkemungkinan benar-benar berlaku. Presiden Barim Ismail Awang dilaporkan berkata ahli persalinan tidak dapat mendapat bekalan beras tempatan daripada Bernas kerana dikatakan tiada stok. Sebaliknya, sebahagian besar pasaraya mendapat bekalan berkenaan. Muhammad berkata bahawa isu berkaitan industri ini masih dalam perancangan Suruhanjaya Persaingan Malaysia dengan Pejabat Kawalan Padi dan Beras. Sekarang ini masih di peringkat pembincangan dan jika apa-apa berlaku penyelewengan, tindakan akan diambil terhadap mereka. Tuan-tuan, saya nak cerita satu perkara. Isu Bernas ni, ada kawan saya sendiri yang ni saya tak pernah cerita sebelum ni, saya ceritalah. Dia bekerja, dia kata dia pernah bekerja ke atau dia sedang bekerja dalam Bernas di Sarawak. Kita di Sarawak pun ada satu tempat untuk simpan Sarawak ke? Simpan ni lah untuk store beras. Isu dia kata adalah, adakah benda itu diutilize sepenuhnya? Itu satu persoalan. Adakah benar Bernas mengagihkan beras tersebut kepada dan di tempat yang sepatutnya ataupun mereka mengambil tindakan yang tidak sewajarnya. Nah, Barim tadi mempunyai satu justifikasi untuk mereka concern tentang perkara ini. Kerana apa? Nah, bila kita tengok dan kita teliti, bila kita tengok beras di pasaraya besar, dia tak ada isu. Tapi bila melibatkan pengeluar tempatan ataupun penggerai tempatan ataupun orang-orang tempatan dan sebagainya, bukan pasaraya besar, mereka menghadapi isu beras. Untuk selesaikan masalah beras ni, macam saya kata, kerajaan telah identify beberapa tempat, terutama di Sarawak dan juga di Semenanjung, untuk penanaman beras nasional. Itu satu isu. Another one tadi saya baca tentang bawang. Kerajaan juga telah identify satu tempat yang memang sesuai untuk tanaman bawang. Right. Tetapi isu keterjaminan makanan, isu tentang beras dan sebagainya ni, kita sebenarnya macam saya dah pernah saran sebelum inilah. Mungkin saya boleh saran balik kepada Mat Sabu dan juga Menteri Pengajian Tinggi, bahawa kita sepatutnya kena wujudkan balik Universiti Pertanian. Atau yang sewaktu dengannya lah, berkenaan dengan Universiti Pertanian. Kita kena wujudkan balik. Sebab bagi saya, kita dah mula dan kena kaji berkenaan dengan isu pertanian dan kena ada expert berkenaan dengan isu pertanian. Bukan kita tak ada expert, ada. Tetapi kita tak ada pengkhususan untuk universiti yang mengkaji tentang pertanian sebagaimana yang pernah kita ada. Universiti Pertanian Malaysia, UPM, satu masa dahulu. Sebelum ditukar kepada Universiti Putra Malaysia. For me, better kita kerajaan sekarang ini memandang serius ke arah untuk mewujudkan kembali pusat kajian untuk pertanian dan fokus kepada pertanian. Terutama sekarang ini apabila kita sudah pergi kepada pertanian moden dan juga pertanian melibatkan AI, teknologi, engineering dan sebagainya. So better kita buat macam tu. Baik. Habis kat situ. Baik, semalam ada satu apa dia panggil? Demo, bukan demo lah. Mogok. Yang telah dilakukan oleh Grab driver kerana mereka tak puas hati
apa orang kata, daripada segi pembayaran, pembayaran ialah kira dia punya commission ataupun ialah commission daripada apa yang diberikan oleh Grab sebelum ini menurun daripada 70 sen kepada 20 sen. So mereka nak buat demo. Timbul satu isu. Okay, kan itu ada Grab driver tanya dengan Noor Ibrahim. So video tu keluar balik. Soalan Grab driver itu dia tanya, dia kata berkenaan dengan isu bayaran yang rendah, gaji mereka rendah sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam video tersebut dia mengatakan bahawa saya akan berjumpa dengan pemain-pemain industri yang melibatkan e-hailing. Okay, alright. Apa yang berlaku sekarang ini, PN riding dengan demo itu, dia orang datang, dia buat demo. So isu dia buat demo itu terhadap siapa? Dia bukan dibuat demo terhadap kerajaan. Faizal tu ni kan? Faizal nama dia? Mohon Faizal. Dia turun menyertai demo, tapi dia lupa bahawa demo itu bukan terhadap kerajaan. Demo itu terhadap Grab. Okay? Tapi dia ceritalah. Mana dia Anthony Locke? Bukan dia, ada seorang budak ni. Mana dia Anthony Locke tak terlibat dalam perkara ini? Kenapa mereka tidak terlibat? Kenapa mereka tidak mengambil tindakan? Okay, saya nak ceritalah. Grab e-hailing taraf ataupun jumlah gaji. Tidak ada akta yang okey, dia pertama sekali kita kena ingat, Grab, e-hailing, Foodpanda dan sebagainya adalah syarikat swasta. Okey? Ia adalah syarikat swasta. Dia bukan syarikat milik kerajaan atau berkaitan dengan kerajaan. Kalau syarikat berkaitan dengan kerajaan, dia ada peruntukan, dia ada undang-undang, mungkin dia ada peraturan. Kerajaan boleh ambil tindakan. Tetapi kalau dia adalah syarikat swasta, kerajaan tidak boleh campur tangan atau mengenakan apa-apa akta terhadap mereka, melainkan yang sudah sedia ada. Tak adil benda ini. Saya tak pasti, tapi tuan-tuan, saya bukan nak marah budak-budak Grab nak minta menuntut hak mereka. Bagi saya, teruskan. Itu hak anda nak menuntut. Tetapi dalam masa yang sama, sewaktu anda menyertai Grab, ada baca terma tak? Soalan saya, terma itu ada baca ke tidak? Iaitu termanya, bila saya baca apa yang Grab katakan, Grab kata kami akan bayar berdasarkan kepada antara lain Grab driver cukup ke tidak, ada ke tidak, ramai ke tidak. Itu yang dia menjawab. Jangan tembak saya, tembak Grab lah, dia yang jawab macam tu. Dan bayaran kami daripada 20 sen ke 70 sen, katanya. Jangan tembak saya, tembak Grab. Now, kalau perjanjian yang sedemikian dan Grab bagi dalam peraturan yang dibenarkan, soalannya adakah itu satu kesalahan undang-undang? Kalau katakanlah dia janji bagi di antara 20 ke 70 sen, tiba-tiba dibagi 10 sen atau 5 sen, yang tu melanggar kontrak. Even itu pun bukannya satu kesalahan daripada segi akta, tetapi daripada segi kontrak. Maka Grab driver boleh saman daripada segi kontrak. Kerajaan boleh bantu ke tidak? Boleh. Kerajaan bantu dengan arti kata dia jadi orang tengah lah. Mendesak supaya Grab itu untuk nak bayar sepatutnya dalam lingkungan yang dibenarkan. Now, tetapi masalahnya, kalau itu adalah lingkungan yang dipersetujui oleh Grab driver, tetapi Grab driver tak puas hati kerana, ataupun food delivery lah, kerana turun rendah daripada yang sepatutnya, tapi dalam range yang dibenarkan. Soalannya, adakah itu telah melanggar kontrak? Kerana kalau ya jawapannya melanggar kontrak, maka Grab drivers boleh berpakat untuk pergi saman Grab atau mengadu kepada kerajaan kerana Grab telah pun melanggar perjanjian mereka. Nah, soalan seterusnya, tak ada memang ada perjanjian, memang kami sign. Memang kami memang kami sign perjanjian tu. Tetapi dia bagi rendah. Okey, anda dah sign. Anda dah setuju. Bila anda dah sign dan anda dah setuju, dia bagi tinggi atau rendah, asalkan dalam terma persetujuan tersebut, kita tak boleh kata apa. So, kerajaan boleh ambil tindakan pada Grab? Tak boleh. Tuan-tuan yang sign. Ni bukan saya nak bela Grab, tuan-tuan. Bukan saya nak bela Grab, tak.
Saya nak bagi tahu daripada segi peraturan undang-undang. Daripada segi kontrak itu sendiri. Kalau tuan-tuan sign kontrak dan bersetuju dengan jumlah tersebut, maka itulah jumlah yang tuan-tuan bakal terima. Kalau tak suka, tak nak, then exit the contract. Itu je. Exit the contract beramai-ramai lah. Maksudnya berhenti. Cari alternative food panda ke. Sekarang ni ada misi lah. Apalah. Whatever. Cari yang lain. Ada cara lain tak? Saman lah. Kerajaan boleh campur tangan? Tak boleh. Itu perjanjian di antara anda dan Grab. Perjanjian di antara anda dan Grab. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia jumpa dengan pemain e-hailing tu, bukan dia minta supaya e-hailing tu naikkan gaji. Tak boleh pun. Perdana Menteri tak ada kuasa nak menentukan dan mengarahkan syarikat-syarikat untuk naikkan gaji. Tak boleh. Dia hanya boleh berunding, berbincang, revise balik. Itu sahaja. Even kalau Perikatan Nasional pun jadi kerajaan, dia tak boleh buat. Kenapa tuan-tuan? Once kerajaan impose benda itu kepada Grab, dua perkara mungkin boleh berlaku. Yang pertama, Grab boleh saman kerajaan. Yang kedua, Grab boleh exit. Dia keluar daripada negara ini. Grab memang diwujudkan daripada Malaysia. Tapi dia sekarang ini bukan bertapak di Malaysia dah. Dia bukan milik rakyat Malaysia dah. Dia dah milik international. Berkemungkinan dia kata, kalau susah-susah macam ni, kita exit. Kan? So, Grab adalah satu entiti yang berbeza. Satu syarikat swasta, dan di negara kita ini, kita tidak ada masalah untuk nak, membenarkan syarikat swasta meletakkan hak. Namun begitu, boleh tak kita buat undang-undang untuk nak mengawal ke apa sebagainya? Jawapannya, boleh. Tetapi soalan saya, sejauh mana boleh itu? So, kita dengar apa yang Zahid kata. Zahid ikrar usaha realisasi penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig. Timbalan Presiden, Timbalan Perdana Menteri Zahid kata beliau akan berusaha merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Gig susulan gesaan penunggang-penunggang panggilan baru-baru ini. Katanya beliau akan cuba mendapat persetujuan Jemaah Menteri memandangkan lebih 1.2 juta individu terbabit dalam sektor gig. Saya sendiri bawa cadangan penubuhan Suruhanjaya itu dahulu dan saya akan merealisasikan dengan persetujuan Kabinet sepenuhnya. Walaupun ada kekangan, saya bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim merealisasikan penubuhan ekonomi gig, katanya. Alright. Jumaat lalu, kempen Grab Blackout dianjurkan penunggang di seluruh negara menuntut hak mereka yang mendakwa harga penghantaran ditetapkan terlalu murah. Pada 8 Jun, Zahid ketika menyampaikan amanat Presiden Sempena Pimpinan Agung UMNO memaklumkan parti itu mengemukakan 5 cadangan untuk kerajaan perpaduan termasuk penubuhan Suruhanjaya tersebut. Sebulan kemudian Zahid dilaporkan berkata Anwar dijangka mengumumkan penubuhan Suruhanjaya ketika membentang Belanjawan 2024 dengan fungsi dijangka berkuat kuasa selewat-lewatnya pertengahan bulan sama. Beliau mahu Kementerian Sumber Manusia segera merencanakan penubuhan Suruhanjaya bagi membuktikan komitmen kerajaan dalam membela nasib penggiat ekonomi, khususnya dari aspek pendapatan dan kebajikan. Cadangan penubuhan bertujuan mengawal selia ekosistem industri gig serta menjaga kebajikan seluruh rantai ekonomi itu dari peringkat penyediaan penghematan pembekalan pekerja sehingga kepada pengguna. Okey. So, sehingga tertubuhnya Suruhanjaya tersebut, dan kita kena tunggulah. Baik. Okay. Ni saya baca apa yang Grab kata pula. Kita dah dengar daripada apa yang apa orang kata? Dia orang kata kan? Yang itulah. Right. Grab defends new delivery fee bonus amidst boycott call. Grab has defended its revamped delivery fee and bonus framework amid calls for riders to boycott the ride-hailing and food delivery company. In a statement, Grab said the revamped earning
framework which came into effect yesterday benefit our most active delivery partners. It is stated this will ensure bookings that require more time and effort would be more fairly compensated. Under the revamped framework, best fares have been reduced while incentives have been increased for peak hours delivery, distant pickup, and extended wait times to pick up deliveries. This is done with reference to our delivery partners' recent feedback about booking that involve longer wait time at merchants, outlet, or pickup that are further away. However, some Grab drivers have opposed the new framework and urged to boycott. Posters urging Grab drivers against working this Friday have been circulating the social media. A member of a Facebook rider, Amiruddin Abdul Halim, said he disagreed with the reduced base fare but called for pragmatism. Like it or not, we must acknowledge that this is the nature of gig work. There are no contracts and it isn't meant to be a long-term carrier. However, another member, Shazana, said it was important for the riders to fight for their rights, adding that the reduced fare was inadequate in view of this escalating cost of living. On August 2022, about 100 food delivery submitted a memorandum to Grab complaining about low delivery fares that forced for them to work longer hours. Okay. Soalan kita, boleh ke Grab driver nak menuntut dan sebagainya? Jawapannya boleh. Okay, jawapannya boleh, tak ada isu. Dia nak tuntut, dia nak minta hak dia nak buat memorandum, itu hak masing-masing. Boleh ke Grab menolak permohonan tersebut? Jawapannya boleh. So jawapannya dua-dua boleh. Sebab willing buyer, willing seller. Itulah kontrak. Dalam kes Grab ni tak ada kontrak per se. So kalau dia nak tolak, terpulang kepada Grab lah. Boleh tak tindakan diambil kepada mereka tanpa ada undang-undang yang jelas? Jawapan mudahnya, tak boleh. Kita boleh runding lah. Kita boleh minta, kita boleh mohon. Tetapi di end of the day, itu polisi mereka. Sehingga kita ada undang-undang yang jelas tentang polisi ini, maka it is what it is right now. Tapi kerajaan ke arah itulah, ke arah untuk nak membawa kepada penubuhan Suruhanjaya. And hopefully Suruhanjaya ini akan dapat membantu gig ekonomi. Bukan setakat Grab lah, semua lah. Gig ekonomi ni tuan-tuan, kalau dulu kita panggil freelance lah. Semua, insyaAllah. Alright guys, itu dia satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi. Ya, isu-isu panas, terutamanya isu kedudukan Sanusi. Ya, kegagalan MB Lato-Lato ini hanya memberikan janji-janji palsu dalam setiap projek. Malah apa yang mengejutkan, katanya saya tukang baca saja. Inikah level MB Lato-Lato yang gah apabila berkata-kata, tetapi dalam tindakannya seperti tin kosong, sahabat-sahabat semua. Hanya kuat berbunyi, tapi ya tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Itulah, karena itulah dia digelar sebagai Menteri Besar Lato-Lato. Bising, kuat, bercakap, lantang bercakap, tapi pelaksanaannya sangat-sangat memalukan. Itu sedikit tambahan daripada saya. Terima kasih sahabat semua kerana mendengar ya pencerahan, pendedahan daripada Brother Iswardi, isu-isu panas dalam negara kita. Jadi sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.